Bersama saya Muhammad Azri Hisham dan saya Nur Adira telah menjadi salah satu keunikan di negara kita yang mempunyai penduduk berbilang bangsa dan agama. Satu topik Kristian menarik yang akan dikongsi bersama pada hari ini kami membawakan kepada anda panel daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, pada hari ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang Kristianiti di negara kita. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui dengan terlebih dahulu beberapa perkara asas tentang agama Kristian di negara kita. Bolehkah saudara Izzuddin kongsikan secara ringkas kepada kita semua tentang asas akidah Kristian ini? Terdapat lebih 2,000 aliran mazhab dalam agama Kristian. Namun, asas kepada akidahnya tetap sama, iaitu kekudusan Yesus. Doktrin yang menjelaskan Yesus sebagai Tuhan dilihat dalam banyak penulisan. Pemikiran mengenai Yesus sebagai Tuhan memang dianggap unik lantaran untuk sampai pada kata sepakat di kalangan pembesar gereja bukanlah sesuatu mudah. Hanya setelah 3 abad lamanya, iaitu pada 325 Masihi di persidangan Nisia, satu kata sepakat dicapai oleh gereja-gereja bagi penetapan doktrin tersebut. Kiranya dalam agama Kristian ni mengandungi 2,000 mazhab lah. Bagaimana pula dengan sumber ajaran agama Kristian, saudari Fatimah? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Pada asasnya, ajaran Kristian bersumberkan 2 kitab Bible, iaitu Perjanjian Lama, Old Testament, dan Perjanjian Baru, New Testament. Perjanjian Lama mengandungi 39 buku dan bahasa asalnya ialah bahasa Ibrani ataupun Hebrew. Ia ditulis pada zaman Nabi Musa, kira-kira 1500 sebelum kelahiran Nabi Isa. Perjanjian Baru ini pula mengandungi 27 buku dan bahasa asalnya ialah bahasa Yunani ataupun Greek. Pada Perjanjian Baru terkandung pula 4 buah gospel yang terkenal, iaitu gospel menurut Matthew, gospel menurut Mark, gospel menurut Luke dan gospel menurut John. Keempat kitab tersebut, iaitu gospel ini, lebih dikenali dengan nama Injil. Pada dasarnya ia merupakan catatan atau rekod yang ditulis mengenai aktiviti kehidupan Yesus semasa hayat, kematian dan kebangkitannya. Baiklah saudari Fatimah, berbalik di negara kita ini, berapa ramaikah penduduk Malaysia yang menganut agama Kristian pada saat ini, saudara Izzuddin? Pada saat ini, jumlah pemeluk Kristian telah mencapai 7% dari jumlah penduduk Malaysia. Sebahagian besar dari jumlah ini adalah dari Sabah dan Sarawak. Di Sabah, penganut Kristian ialah 27.21% dari jumlah penduduk negeri itu dan merupakan kumpulan agama kedua terbesar selepas Islam. Di Sarawak pula, penganut Kristian ialah 28.4% dari jumlah penduduk negeri itu dan merupakan kumpulan agama terbesar. Di Semenanjung Malaysia, penganut Kristian berjumlah 2.14% dari jumlah penduduk 10,886,713.1. Walaupun dari segi jumlah ia boleh dikatakan kecil, tetapi dari segi peranan agama, Kristian lebih berpengaruh berbanding dengan agama-agama lain di Malaysia. Ini terbukti dari peranan yang dimainkan di dalam penumbuhan Majlis Perundingan Agama-Agama pada tahun 1983 serta kelantangan suara di dalam kritikan terhadap dasar Islaminisasi kerajaan. Baiklah saudara Izzuddin, jadi agama Kristian mula bertapak di negara kita pada abad yang keberapa, saudari Fatimah? Baiklah. Macam kita tahu, Kristian mula bertapak di negara kita pada abad yang ke-16, 17 dan juga 18, memperlihatkan kedatangan kapal-kapal penjajah dari barat memasuki Selat Melaka. Pertama bangsa Portugis pada 1511, kemudian Belanda pula pada 1641 dan akhirnya British iaitu pada 1786. Bersama-sama mereka dibawa pengembang agama Kristian menurut mazhab masing-masing dari tanah asal mereka datang.
Jadi aliran mazhab yang manakah mereka bawa pada ketika itu? Okey. Orang Portugis membawa mazhab Katolik. Manakala orang Belanda membawa mazhab Protestan ataupun Calvinis, dan Inggeris pula membawa mazhab Anglican. Oleh kerana dasar Belanda memusuhi Katolik, maka perkembangan Katolik itu terbantut buat beberapa waktu. Cuma apabila Inggeris menjejakkan kakinya ke tanah Melayu, mazhab Katolik itu berkembang semula. Macam tu. Baik, Saudari Fatimah. Saudara Izzuddin, benarkah kedatangan mereka ini didukung kuat oleh 3G? Ya, benar. Kedatangan kuasa-kuasa penjajah dari barat yang berslogan 3G, Gospel, Gold, Glory atau God and Ointment menurut Kosuke Koyama, atau berdasarkan The Crusader Theory menurut Adik Majul, jelas memperlihatkan kepada kita kegairahan mereka mengembangkan agama Kristian di dunia alam Melayu. Tidak dapat dinafikan kehadiran mereka adalah lanjutan dari pertarungan di antara Islam dengan Kristian yang berlaku di barat. Dalam era perang salib pada abad-abad ke-11, 12 dan 13. Baiklah Saudara Izzuddin. Saudari Fatimah, apakah yang menjadi pendorong kepada penyebaran ini? Okey, penubuhan London Missionary Society pada tahun 1795 yang berdasarkan ajaran Bible. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, from the book Matthew 28:19. Okay, menjadi pendorong utama kepada penyebaran agama Kristian di Malaysia, khususnya di Asia dan Afrika umumnya. Bermula dari jumlah yang kecil pada waktu 2 abad, LMS telah berjaya menghantar keluar seramai 7,752 orang, membaliknya keluar pada tahun 1969, dan angka ini meningkat ke 8,000 pada tahun 1970. Baiklah Saudari Fatimah, berbalik kepada Saudara Izzuddin, bolehkah saudara ceritakan secara ringkas sejarah ringkas berkenaan gerakan misionari Kristian ini pada zaman sebelum perang? Okey, aktiviti tertumpu di Melaka. LMS menghantar Dr. William Mann untuk memulakan kerja-kerja penyebaran Kristian mazhab Anglican di Melaka di kalangan keturunan Cina pada tahun 1815. Terjemahan Bible ke bahasa Cina dan juga Melayu dimulakan. Munshi Abdullah dilaporkan berperanan di dalam usaha memperterjemahan Bible ke bahasa Melayu. Perkembangan seterusnya ialah di bidang pelajaran dan perkhidmatan kesihatan. Anglo-Chinese College didirikan di Melaka berperanan menjalankan aktiviti misioneri. Sebuah lagi badan membalik yang aktif ialah Society for the Propagation of the Gospel, SPG, yang menghantar para membaliknya ke negeri-negeri selat di kalangan orang Cina dan India, terutamanya di kalangan pekerja ladang dan bijai timah. Sejarah kedatangan gereja mazhab Methodist dikaitkan dengan nama William F. Oldham yang memulakan kerjanya di Singapura pada tahun 1885. Beberapa annual conference ditubuhkan kemudiannya, termasuklah The Malay Mission Conference pada tahun 1894. Sebuah lagi mazhab gereja yang terkemuka iaitu Katolik, setelah mengalami kemerosotan pengaruh akibat dari dasar Belanda, ia berpengaruh semula pada abad 19 dengan kedatangan beberapa membaliknya dari Perancis ke Pulau Pinang. Gereja mazhab ini mendapat sambutan di kalangan kaum India. Gereja mazhab-mazhab lain yang agak kecil seperti Presbyterian, Lutheran dan Mar Thoma Syrian datang terkemudian. Di Sabah, gerakan misioneri bermula dengan tertubuhnya di Borneo Evangelical Mission pada tahun 1928. Kemudian ditubuhkan pula badan tempatan yang bernama Sidang Injil Borneo. Di Sarawak, gerakan misioneri bermula sejak zaman James Brooke lagi. Brooke mahukan gerakan misioneri untuk membekalkan pelajaran
dan menjinakkan orang Dayak. Sebuah badan gereja mazhab Anglican, Borneo Church Mission, ditubuhkan di mana Francis Thomas McDougall, kemudian Bishop, bertugas antara tahun 1819 hingga 1886. Baik, terima kasih kepada saudara Izzuddin. Panjang betul sejarahnya. Baiklah, berbalik kepada saudari Fatimah. Bolehkah saudari ceritakan kepada kami sejarah ringkas gerakan misioneri zaman selepas perang? Okay. Zaman selepas perang satu kejayaan bagi gerakan Kristian selepas perang ialah penubuhan Malaysian Christian Council pada tahun 1948. Peperangan menyatukan beberapa mazhab gereja di dalam aktiviti keagamaan mereka ataupun kita panggil ecumenical activities. Penyebaran Kristian bertambah pesat apabila tanah Melayu ini mengalami zaman darurat antara tahun 1948 hingga tahun 1960. Dengan adanya perkampungan baru di kalangan kaum keturunan Cina, ia memberi peluang keemasan bagi beberapa buah pertubuhan misioneri menjalankan aktiviti mereka. Ia juga dilaporkan bahawa pada peringkat awal dasar kampung baru ini dilaksanakan antara tahun 1949 hingga 1952. Tidak kurang dari 500,000 kaum Cina terlibat di dalam usaha penempatan semula ini. Sejumlah inilah yang terdedah kepada gerakan misioneri yang dikelolakan oleh sebuah badan induk, iaitu Malaysia Christian Council. Gereja yang terlibat ialah Methodist, Anglican, Presbyterian, Lutheran, Southern Baptist, Chinese Nation, Evangelical, Crusade, Roman Catholic, dan American United Lutheran Mission. Adakah perkembangan Kristian ini berkait rapat dengan keadaan politik di negara kita? Ya, benar. Perkembangan selanjutnya berhubung rapat dengan perkembangan politik Malaysia. Zaman darurat berakhir pada tahun 1960. Penubuhan Malaysia pada tahun 1963 yang membawa masuk Sabah dan Sarawak, dan tersingkirnya Singapura pada tahun 1965. Seterusan kaum pada tahun 1969, peristiwa 13 Mei yang seperti kita tahu, peristiwa bersejarah, iaitu peristiwa berdarah, yang mengakibatkan perubahan dasar kerajaan. Kesemua ini ada pengaruhnya ke atas perkembangan Kristian di Malaysia. Misalnya, kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Malaysia telah menaikkan peratus jumlah pemeluk Kristian, dan ini tentulah memerlukan perubahan dasar dan strategi kerja-kerja misioneri. Dengan tersingkirnya Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 telah memaksa gereja Katolik menubuhkan pusat penyelidikannya di Kuala Lumpur dan tidak lagi bergantung kepada Singapura. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat. Okey, berbalik kepada saudara Izzuddin, adakah perubahan dasar kerajaan boleh mempengaruhi gerakan misioneri? Boleh. Contohnya kita dapat lihat perubahan dasar kerajaan berikutan dari peristiwa 13 Mei, seperti pembentukan dasar pelajaran kebahasaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, dan hantar di sekolah-sekolah telah sedikit sebanyak merubah cara gaya gerakan misioneri Kristian di Malaysia. Tidak kurang juga perkembangan terbaru, iaitu kebangkitan Islam serta dasar Islamisasi. Kerajaan mempengaruhi gerakan Kristianisasi di tanah air. Bagaimana pula dengan reaksi orang Kristian terhadap Islamisasi ini? Reaksi orang-orang Kristian terhadap Islamisasi reaksi orang Kristian berbentuk penentangan terhadap Islam bukanlah orang kata satu perkara yang barulah. Dari segi politik, kehadiran Islam di Sepanyol, peperangan salib di Eropah memberi kesan yang mendalam di dalam pembentukan sikap mereka terhadap Islam. Abad ke-18
19 dan ke-20 merupakan abad-abad yang memperlihatkan peningkatan moral orang-orang Kristian lah. Keruntuhan kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-18, kemarahan revolusi industri, kemarahan kuasa-kuasa barat di bidang penjajahan politik, pendidikan dan kebudayaan menyebabkan mereka lebih superior dalam bersikap memandang rendah terhadap Islam. Baik, satu perkongsian yang sangat bermanfaat. Mantap. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita hari ini, iaitu Saudara Izzuddin dan Saudari Fatimah. Terima kasih juga lah sebab jemput saya walaupun saya lepasan PhD saja. Terima kasih kepada rakan sekerja Saudara Azri dan Saudari Atira. Perkongsian daripada kami pada hari ini. Jumpa lagi kita pada masa dan hari yang sama di Forum Ilmiah UPSI. Kesimpulannya, setelah mendengar setiap perkongsian dari panel kita, kini kita semua dapat mengetahui tentang sejarah agama Kristian yang sebelum ini mungkin masih asing bagi kita semua.